Sekarang ini kami masih lagi dalam proses menghantar barangan-barangan keperluan untuk kem-kem pelarian Syria. Seperti mana yang dapat tuan-tuan dan puan-puan lihat, bagaimana di sekitar kami salji turun dengan lebat. Tetapi keperluan mereka begitu mendesak, kami terpaksa menghantar kepada mereka pek-pek makanan, bahan-bahan keperluan untuk menahan diri mereka daripada kesejukan, minyak diesel, kayu api, yang mana ini adalah hasil daripada sumbangan yang diberikan oleh dermawan-dermawan daripada Malaysia, dan mereka mengucapkan jutaan terima kasih dan teruskan bersama dengan kami sehingga penghujung kempen kita, yang mana kita berikan sokongan. Sudah tentu mereka berkali-kali merasai sejuk lebih daripada apa yang kita rasa, kerana mereka hanya hidup di dalam kemah-kemah yang cukup nipis tanpa sebarang persediaan yang mencukupi. Ini akan membuatkan mereka berisiko kehilangan nyawa dan mengalami kesakitan yang cukup parah. Jadi teruskan bersama dengan kami, kita berikan sedikit harapan kepada mereka. Mereka cuba untuk selamatkan diri mereka daripada letupan. Sekarang kita cuba selamatkan diri mereka daripada kesejukan ini. Terima kasih. Teruskan ikuti bersama dengan kami. Ya, itu dia para penonton. Jadi kita mampu untuk memberi sinar kepada mereka. Jadi gunakan peluang ini, platform ini sebaik mungkin. InsyaAllah sama-sama kita infak untuk membantu mereka di Syria. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan selaku pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah sejuknya. Kalau kita tengok Ustaz pun sejuk Ustaz kan. Nak bercakap tu pun terketar-ketar rasanya kan. Bagaimana keadaan mereka di sana yang perlu mengharungi keadaan dan cuaca yang begitu sejuk. Kita pun sendiri rasa tak mampu Ustaz kan. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi lah. Mungkin tahun ni tak dapat turun padang dan sebagainya, tapi Ustaz dah ada pengalaman, pernah pergi ke sana melalui saat-saat sejuk di sana bagaimana. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, sekali terakhir saya pergi di Syria ni pada bulan 1 lah. Bulan 1 2020 ini. Awal tahun. Dan kalau saya nak kongsi apa yang saya lihat, saya ambil satu contoh. Ada satu keluarga, ibu tunggal berserta dengan 4 orang anak dari umur 12 tahun, yang paling kecil dalam 2 tahun lah. Ketika mana kami ziarah mereka, dan mereka tak ada apa-apa. Mereka hanya ada selimut dan sedikit makanan asas. Anak-anak tidak ada pendidikan sebab pagi-pagi mereka keluar jual biskut. Dan kesejukan kami yang pakai jaket yang mungkin boleh bertahan hingga minus 20, mereka hanya bertahan dengan selimut sahaja. Jadi apa yang saya ceritakan, kesejukan yang begitu dahsyat itu bukan hanya menimpa anak-anak kecil itu dan keluarga Ibu Ahmad itu, tetapi lebih daripada 80,000 keluarga yang ada di utara Syria yang menghadapi perkara yang sama, kesakitan yang tak dapat kita, kami yang lihat ini sangat-sangat kita kata begitu seakan-akan takut kalau tak mampu untuk membantu mereka. Allah Akbar, sebab begitu ramai. Begitu ramai dan begitu teruk. Keadaan ni kan. Kalau kita tengok, kita dengar pun bagaimana yang video yang telah pun dikongsikan pun, tengok bagaimana keadaan yang begitu sejuk sekali. Masya Allah. Dan anak-anak kecil itu yang memerlukan bantuan kan, yang dengan kekurangannya dari segi makanan asasnya, dan kemudian dari segi beberapa lagi perkara-perkara ataupun barangan-barangan yang menjadi keperluan asas mereka kan Ustaz kan. Okey, dan tadi Ustaz ada cakap antaranya barang yang diperlukan tadi adalah seperti pemanas tadi kan, dan juga bahan bakar lah, pakaian, selimut dan sebagainya. Bagaimana untuk rakyat Malaysia untuk sama-sama kita membantu mereka? Mungkin sekarang ni macam Ustaz tak boleh nak turun padang dan sebagainya, tapi kita ada cara untuk memberikan bantuan kepada mereka, sekurang-kurangnya dapat membantu mereka yang begitu ramai itu dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Pertama sekali kita percaya kesedaran dan kita kata untuk membantu rakyat Syria ini lahir daripada ramai orang Malaysia yang menghubungi kami dan sebagainya, dan ada juga yang cuba untuk bersama dengan kami untuk pergi ke sana, tetapi keadaan yang ada
ada sekarang ini tak mengizinkan, tetapi masih boleh membantu melalui saluran yang kita sediakan. Betul. Supaya mereka ini tak minta banyak, Puan. Mereka hanya perlukan sesuatu yang membolehkan mereka bertahan hidup. Jadi apabila ada bantuan yang dapat kita kumpul dan kita salurkan melalui tim pelaksana kita di sana, insya-Allah kita kata ada sesuatu yang kita kata harapan untuk mereka. Masih ada sinar dekat situ kan. Yang penting adalah kita sama-sama memberikan sumbangan kepada mereka, seperti nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Memberi sedikit sumbangan itu tapi dah cukup besar makna bagi mereka. Yang penting keperluan asas. Kalau kita sejuk tidur dalam aircon pun nak selimut yang cukup tebal, ini kan pula dalam keadaan mereka perlu mengharungi keadaan sejuk sepanjang masa. Masya-Allah. Okey, dan antara cara Ustaz mungkin boleh kongsikan bagaimana cara untuk mereka berinfak. Mungkin ada caranya ataupun mungkin ada package yang disediakan ke Ustaz? Okey. Pertama sekali kita boleh untuk detail kita boleh melihatlah di kami saluran-saluran yang kami sediakan. Yang lebih mudah tu ikuti kami punya Facebook. Tetapi ada juga maklumat yang untuk menyumbang melalui saluran website yang kami sediakan khusus untuk musim sejuk ini, iaitu www.musimsejuk.my. Jadi di sana kita sediakan dengan serendah RM5 sahaja, penyumbang mampu untuk memberikan sedikit harapan kepada mereka untuk mereka terus bertahan hidup, insya-Allah. Dan segala maklumat berkenaan dengan sumbangan boleh ikuti FB dan IG kami lah, insya-Allah. Itu dia. Jadi sumbangan dengan serendah RM5 saja kita layak untuk membantu mereka di sana. Kita makan lebih banyak lagi satu hari, Ustaz kan. Lebih banyak kita belanjakan untuk ahli keluarga kita, untuk diri kita sendiri dan sebagainya. Apa salahnya kita keluarkan sedikit amount untuk mereka. Kadang-kadang kita ialah berinfak ni, orang kata dengan amount RM10, apalah sangat. Kadang-kadang keluar pergi kedai pun lebih daripada itu yang kita beli, Ustaz kan. Jadi insya-Allah dengan adanya peluang ini kita gunakan sebaik mungkin untuk sama-sama kita mendapatkan pahala yang nilainya bukan di sini tetapi di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, dan selain daripada itu Ustaz, saya ada terbaca di Facebook Peduli Insan Malaysia, saya berkenaan dengan sempena Maulidur Rasul ni ada infak Syria yang telah pun dijalankan kempen ini daripada Peduli Insan sendiri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton berkenaan dengan perkara itu. Dalam sempena dengan kita kata bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cuba untuk naikkan semangat bagaimana sunnah Rasulullah yang kuat menyumbang, menganjurkan menyumbang, bersedekah, dan kita sediakan satu platform untuk kita laksanakan sunnah ini dengan Peduli Insan untuk kita sampaikan sumbangan ini kepada mereka yang betul-betul memerlukan kepada sumbangan dan bantuan daripada orang ramai. Itu dia. Jadi itu dia seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Gunakan peluang ini untuk kita membantu mereka di sana. Dan selain daripada tadi Ustaz ada kongsikan tadi mereka memerlukan bahan bakar tadi, alat pemanas ya Ustaz, dan juga makanan seperti keperluan asas yang lain lah. Okey, dan mungkin Ustaz juga boleh kongsikan bila keadaan sejuk di sana kan. Jadi apa lagi antara perkara yang mereka cukup memerlukan selain daripada yang kita kongsikan? Okey. Biasanya yang dari segi pakaian juga dari segi pakaian, yang kita kata kalau tak ada pemanas, mungkin pakaian yang tebal atau selimut itu sesuatu yang kita kata mereka mampulah sedikit kurangkan kesejukan tu. Tetapi yang kita kata yang paling asas itu adalah kalau ada minyak, kita kata pemanas ataupun kayu api yang dapat dipergunakan sebagai kita kata menghilangkan kesejukan yang begitu kuat ketika itu. Sebab kalau sebelum ini memang Peduli Insan dah turun padang memberi mereka alat pemanas api kan. Jadi macam mempermudahkan lagi lah dengan bahan bakar tu kita dapat membantu mereka kurangkan sejuk kan. Kalau tengok dengan bayinya dalam keadaan yang sejuk, kanak-kanak, Allahu Akbar. Mereka tak faham apa yang berlaku. Mungkin mereka tanya kenapa begitu susah hidup. Sebelum mereka kenal apa bahagianya kehidupan ini, mereka dah tahu, mereka dah rasai dulu deritanya, yang kehidupan yang mereka hadapi. Okey, dan akhir sekali Ustaz, kata-kata akhir daripada Ustaz sendiri mengajak orang ramai untuk sama-sama kita gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk sama-sama kita bersedekah mengikut sunnah Nabi, insya-Allah. Jadi saya mengajak semualah marilah sama-sama kita membantu
sebahagian daripada kehidupan kita. Mereka adalah sebahagian dari keluarga kita. Betul. Dan kita jangan risau dengan nilai yang kita mampu berikan. Mungkin RM5 bagi kita sekali makan tak cukup. Betul. Tetapi bagi saudara kita di sana, RM5 kalau kita kata untuk makanan, mampu untuk diberikan kepada satu keluarga untuk mereka makan pada hari tersebut. InsyaAllah. Itu dia nombor telefon pun dah tertera di kaca TV anda sekarang ini. Kalau tadi tak sempat mungkin nak salin nombor akaun dan sebagainya, boleh terus hubungi untuk mendapatkan detail dan berapakah amount yang boleh anda sediakan dan berkongsi yang sebaiknya untuk mereka yang memerlukan, insyaAllah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim, Muhammad Rizwan, selaku pengurusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Moga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Okey, itu dia para penonton dan kita pun nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini.